Soalan ni sangat subjektif. Kita kena tengok balik peruntukan sebelum ni. Okey, untuk 2019, peruntukan kita adalah 316.5 bilion. Okey, 2020 pula 299 bilion. 2021 pula 322.5 bilion. Dan untuk tahun 2022 pula 331.1 bilion. So, kita nampak terdapat peningkatan dari segi dua peruntukan sebelumnya. Ini kerana kita kena tengok jugalah faktor dia adalah disebabkan pandemik COVID-19. Ini bermakna Malaysia dah buat banyak suntikan tambahan dari segi bukan tunai untuk negara dalam tempoh 2 tahun ni. Suntikan tambahan ni di mana Malaysia pada tahun 2020 dah peruntukkan 38 bilion ringgit Malaysia bantuan tunai untuk negara, dan ada baki 17 bilion dah dimasukkan kepada tahun 2021, dan terdapat 91.8 bilion ringgit Malaysia untuk tahun 2021 diperuntukkan negara dari segi bantuan tunai. Maka bila kita tengok Malaysia dah peruntuk banyak suntikan fiskal langsung kepada rakyat negara dalam tempoh 2 tahun ni. Ini bermakna secara tak langsung dia akan mempengaruhi jumlah peruntukan bajet 2023 kali ini. Kalau ikut ringgit, kita akan fikir mungkin peruntukan masih setara, lebih 300 bilion something, tapi dia tak mungkin akan jadi peruntukan terbesar. Tak mungkin sebab kita banyak benda kita nak cover. Lagi-lagi negara sekarang tengah bersedia untuk ke arah jangkaan kelembapan ekonomi pada tahun 2023 kelak. Okey, senang je, memang wajar. Sebab apa? Dengan naiknya pendapatan rakyat, dia akan tingkatkan kuasa beli pengguna. Bila kuasa beli pengguna naik, dia akan tingkatkan aliran perbelanjaan dalam ekonomi sesebuah negara. Ini penting sebab apa? Untuk Malaysia, tekanan inflasi kita sekarang dah naik ke 4.7%. Ini adalah data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia sendiri setakat Ogos, di mana kenaikan ni walaupun kerajaan cakap inflasi kita masih lagi terendah berbanding negara di peringkat global, tapi sebenarnya tekanan inflasi kita semakin meningkat, so secara tak langsung dia akan jejaskan pendapatan rakyat. Jadi kerajaan perlu tampil dengan pelbagai inisiatif untuk pastikan jaminan bahawa pendapatan rakyat dapat disesuaikan dengan tekanan kos semasa. Kalau tak dapat laksana perkara macam ni, ia secara tak langsung tak boleh nak capai matlamat kerajaan yang nak 10,000 pendapatan bulanan bagi setiap isi rumah menjelang tahun 2025. Setakat ni, pendapatan isi bulanan rakyat Malaysia adalah sekitar 7,000 lebih sikit je. Maksudnya susah nak capai. Itu adalah data 2020. So susah kita nak capai untuk 10,000. For now, graduan sendiri gaji permulaan pun 1,500 ke atas. Dan untuk makluman semua, lebih 1.6 juta rakyat Malaysia yang bekerja di kemahiran rendah adalah merupakan mereka yang memiliki pendidikan yang tinggi. Ini penting, wajar dilaksanakan. Okey, kita tengok paling dekat. Kos makanan sekarang sangat-sangat tinggi. Tapi kita cuba fahamlah sekarang ni kenapa rakyat tumpu untuk bahagian sekuriti makanan ni adalah kita faham krisis dunia, krisis ketidaktentuan ekonomi, perdagangan, khususnya Rusia dan Ukraine dah berlaku, dan kebetulan pula peningkatan kadar faedah daripada pembendaharaan AS pula semakin meningkat, dan perubahan iklim secara tak langsung telah menyokong lagi menjejaskan aktiviti pengeluaran makanan ni. Tapi apa yang menjadi tumpuan juga adalah nilai import makanan Malaysia dah sangat tinggi, dan jangkaan untuk tahun ni adalah lebihi 63 bilion ringgit Malaysia. Untuk suku pertama tahun 2022 sahaja kita dah berbelanja untuk nilai import ni 17.8 bilion ringgit Malaysia. Ini sangat-sangat tinggi. Jadi kerajaan perlu sertakan apa inisiatifnya. Di sinilah kita nak tengok apa peranan MAFI, Kementerian Makanan, dan apa peranan pasukan khas jihad tangani inflasi. Apa peranan mereka? Ya, kita dah nampak mungkin dah hentikan, contohnya antaranya dah hentikan 3.6 juta ekor ayam untuk dieksport, dan selain tu kita dah tengok beberapa penerapan harga ceiling dalam contohnya harga minyak masak botol. Itu sangat bagus sebab dilaksanakan untuk memenuhi permintaan tempatan. Tetapi pada masa yang sama, rakyat juga ingin lihatlah dari segi sekuriti makanan ni apa inisiatif kerajaan untuk imbangkan benda tu. Sebab apa? Bila kita dah hentikan ekspor ayam tu, kita dah buka keuntungan untuk negara luar memenuhi permintaan tersebut. Dan dari segi perubahan iklim pula, apa tindakan kerajaan negara Malaysia untuk hadapi tekanan tu dari semasa ke semasa?
Berapa bantuan one off kali ni? Terdapat moratorium ke? Yang ada pengecualian bayaran utiliti ke? Dan adakah kerajaan akan terapkan pemberian baku makanan kepada rakyat yang berpendapatan rendah? Dan seterusnya, contoh subsidi bersasar yang telah diutarakan oleh Kementerian Kewangan Negara di mana T20 menikmati manfaat tu dengan 8 bilion ringgit Malaysia sangat besar, di mana nilai tersebut disamaertikan kita boleh bina 160 buah sekolah lagi dekat Malaysia. Wujud di situlah idea subsidi bersasar dan rakyat tengah melihatlah apa perincian dia, bagaimana pengagihan dia. So itulah antara secara dasarnya bantuan yang diperlihat oleh rakyat ketika ini. Dari segi pendidikan, kita ambil contoh sekolah, sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, mestilah penambahbaikan adalah infrastruktur. Tapi dekat sini kita bukan cerita tentang perkhidmatan dia atau kelengkapan dia, tak. Sistem pendidikan sekolah tu sendiri kita kena bagi tumpuan. Sebab terbaru terdapat isu bahawa guru mula bersara lebih awal dan tindakan itu telah membawa kepada pengurangan tenaga pengajar. Dari sini kita tahu benda ni akan menjejaskan prestasi pelajaran pelajar sendiri. Dan itu baru kita sembang tentang sistem pendidikan kan. Tapi terbaru juga tahun ni juga kita dapati lebih 72% pelajar SPM tak nak melanjutkan pelajaran sebab diorang ada stigma tak sambung belajar tak apa tapi still dapat kerja. So benda macam ni membimbangkan sebab apa? Ni secara tak langsung menjejaskan hasil kepakaran negara. So benda ni kait dengan pendidikan sendirilah. Macam mana, apa inisiatif kerajaan untuk galakkan para pelajar untuk sambung belajar. So benda tu yang antara penambahbaikan dia. Seterusnya dari segi contoh IPTA, IPTS pula, kita dapat lihat mestilah pelajar IPTA, IPTS ni kita nak tengok apa, ada kepotongan yuran, ada ke pengecualian tertentu bayaran ke. Sebab kita ambil contoh PTPTN, usaha kerajaan ni sangat baik baru-baru ni, di mana pelajar M40 telah dinaikkan kadar pinjaman mereka kepada 100% daripada 75%. Benda ni memanglah kita dengar pinjaman tu, of course lah, pinjaman tu diklasifikasikan sebagai hutang. Tapi untuk keadaan semasa disebabkan pandemik, keluarga pun turut terjejas dari segi status tunai diorang. So dengan adanya kenaikan kadar pinjaman ni, dia membantu para pelajar. So sebab tu ini penambahbaikan yang boleh dilihat lagi. Apa lagi kita boleh bantu para pelajar untuk peringkat yang lebih tinggi. Selain tu, para pelajar juga mestilah nakkan satu inisiatif baru. Contohnya, apa bantuan lain yang boleh diberikan. Saya ambil contoh, zaman saya terima voucher. Benda tu saya rasa sangat bagus untuk pelajar sebab kita akan gunakan benda tu untuk beli buku, peralatan semua. Dan secara tak langsung, benda tu turut membantu industri buku negara tau. So, benda ni akan bantu ekonomi negara secara menyeluruh. Jadi, saya fikir itu satu inisiatif bantuan dalam pendidikan yang membantu sektor ekonomi lain. So, itu patut diberi tumpuan oleh kerajaan juga. Okey, bercerita tentang digital ni skop dia sangat-sangat besar. Okay. Tapi, untuk Malaysia, apa yang rakyat jangkakan adalah sebenarnya kita dah ada idea. Kita dah ada platform, tapi kecekapan inovasi digital kita masih lagi rendah. Benda ni sendiri diakui oleh MOSTI. Sebab apa? Bayangkan macam memanglah PKS kita sekitar 60% dah bersedia beralih kepada digitalisasi disebabkan pandemik hari itu. Dan mestilah sektor kewangan antara yang terawal untuk negara dah sediakan kaedah nilai tunai, itu tanpa tunai, dan memang bagi galakan tinggi. Tapi masalah dia adalah walaupun platform idea kita dah ada, kita masih ada masalah infrastruktur digital tu sendiri. Sistem masih lemah dan penerapan contoh internet masih lagi ada yang tak dapat. Even pemilikan peranti masih lagi ada yang tak ada peranti. So benda macam ni lah yang membuatkan rakyat ingin lihat apa usaha kerajaan untuk meningkatkan kecekapan inovasi digital tu sendiri. Setahu saya kita punya peruntukan untuk industri sedemikian hanya 1% sahaja. Ini lebih rendah berbanding negara-negara lain. Maka sekiranya tahap pelaburan tu tidak dipertingkatkan, macam mana inovasi tu dapat diperluaskan dengan lebih baik. Dan seterusnya saya rasa adalah rakyat juga ingin tengok apa tindakan kerajaan untuk wujudkan satu sistem untuk integrasi semua benda. Kita ambil contoh sektor pertanian. Ada je para petani di luar bandar yang memang nak terapkan sokongan teknologi
dalam hasil pengeluaran dia. Tapi disebabkan atas peraturan persekutuan lain, PBT, pihak berkuasa tempatan lain, kerajaan negeri lain. So benda ni mengelirukan dan secara tak langsung telah memperlahankan lagi perluasan skop digital dekat negara ni. So benda macam ni yang saya fikir kerajaan kena tampil, kena perjelaskan apa langkah yang terbaik untuk memastikan penerapan digital ni dapat dijayakan pada semua sektor ekonomi negara. Kalau wanita pula, wanita memang sangat, kita tahu realiti dalam pasaran ekonomi negara kita memang penyertaan wanita tu lebih rendah berbanding dengan lelaki. Walaupun dari segi pendidikan, wanita lebih sumbang, penghasilan graduan tu lebih tinggi berbanding lelaki, tapi penyertaannya dalam ekonomi untuk sebahagian sahaja telah dinafikan. So benda-benda macam ni, wanita nak tengok apa lagi peluang yang boleh dikuatkuasakan oleh kerajaan, apa lagi penegasan yang kerajaan boleh jamin dekat para wanita yang mereka juga turut boleh menyumbang kepada ekonomi negara. Okey, antaranya bajet 2022, kerajaan dah cakap bagi syarikat senarai awam perlu diwajibkan untuk melantik sekurang-kurangnya seorang wanita dalam lembaga pengarah mereka. Dan walaupun tu bajet 2022 tapi baru dikuatkuasakan September ini, tapi setakat akhir September hanya 52 syarikat senarai awam di Bursa Malaysia yang berjaya mencapai 30% penyertaan wanita dalam lembaga pengarah. So benda tu masih lagi rendah. Bermakna jurang ekonomi antara lelaki dan wanita masih lagi luas. So benda ni yang kita kena tengok balik dekat mana silap dia, dekat mana tambah baik yang boleh dilaksanakan. Dan benda ni bukan setakat tugas Kementerian Kewangan je. Kementerian Wanita juga perlu turut serta menyediakan idea yang sebaiknya untuk para wanita. Okey, cukai. Negara mana je tak perlukan cukai? Sebab cukai ni yang membantu menjana keuntungan negara juga. Tapi untuk situasi sekarang, benda ni agak subjektif. Sama ada dia membantu negara atau dia sekadar membebankan negara. Okey, tapi saya nak fokus pada contoh cukai makmur. Cukai makmur yang dikenakan ke atas syarikat yang memperolehi keuntungan tak kala ekonomi sedang terombang-ambing. Maksudnya syarikat ni kaya, tapi ekonomi tengah rendah. So cukai makmur ni waktu pandemik COVID-19 dulu, Kementerian Kewangan pernah kenakan. Saya ambil contoh sebab time tu syarikat bahagian kesihatan memiliki keuntungan yang sangat berganda disebabkan permintaan pelitup muka lah, sarung tangan lah dan beberapa komponen kesihatan lah. So benda tu telah dikenakan dan ini adalah untuk keuntungan yang melebihi 100 juta ke atas kan. So untuk kenakan cukai makmur ni sekarang saya kurang pasti. Sebab apa? For now kita punya ekonomi bukan sekadar rakyat tapi pengeluar juga turut terjejas. So mungkin agak kurang relevan untuk mengenakan cukai tersebut. Tapi masih terdapat juga dalam sektor ekonomi tertentu syarikat masih memiliki keuntungan walaupun sekarang ketidaktentuan ekonomi tengah berlaku. Dan seterusnya cukai GST. Ramai cakap, kembalikanlah cukai GST, kembalikanlah. Ya, betul. Cukai GST antara cukai yang bagus untuk sesebuah negara terapkan dan dia akan membantu negara untuk meraih kembali keuntungan. Sebab apa? Pengenaan cukai ni kita tak kenakan dekat peniaga je, tapi kita kena dekat pembekal. Kita tak kena dekat pembekal je, kita kena dekat pengeluar. So sebab tu dia bantu negara jana keuntungan. Secara tak langsung benda ni akan beri kesan kepada golongan berpendapatan rendah. Maksudnya dari segi kos lah pula. So benda ni kena betul-betul kaji dan terdapat juga usul mungkin pengenaan GST ni boleh direndahkan sehingga 4%. Itu saya tidak pasti, tapi untuk sekarang untuk penetapan cukai tu memang perlu diteliti sebaik mungkin. Okey, sekiranya lepas kita dah bentang bajet 2023, tiba-tiba Perdana Menteri umum pilihan raya akan dilaksanakan. So benda ni betul, bajet 2023 akan dibentangkan semula. Kita akan kaitkan benda ni dengan sejarah negara, iaitu pada bajet 1999 negara telah bentangkan sekali lagi. Sebab apa? Ketika itu kepada bentang bajet 1999 diumumkan parlimen dibubar. So mereka terpaksalah bentang balik bajet 99 ni pada Februari 2000. Perkara ni bermakna apa? Kenapa saya kata kemungkinan untuk dibentangkan semula itu berlaku adalah kerana proses untuk pembentangan bajet ni dia ibarat usul, okey?
bila usul, dia memerlukan kelulusan yang kita panggil rang undang-undang pembekalan, di mana Dewan Rakyat dah bersetuju, okey, lulus. Lepas tu dibawa ke Dewan Negara untuk para senator yang memiliki kepakaran dalam skop sektor tertentu untuk meneliti balik, untuk menyemak, dan mereka akan menasihati ahli parlimen di Dewan Rakyat untuk menyemak kembali. Dan selepas itu Dewan Rakyat dia akan buat undian untuk kelulusan. Barulah bajet tu diangkat sebagai perbelanjaan untuk negara. Jadi dalam tempoh tersebut, sekiranya kita tak dapat capai, maksudnya persetujuan semua pihak, maka pembentangan bajet 2023 terpaksa dilaksanakan semula. Okey, untuk ringgit, harapan dari pihak kami adalah moga bajet 2023 ni membawa perkabaran yang gembira. Banyak perkabaran gembira untuk rakyat. Sebab apa? Dengan ketidaktentuan ekonomi, dengan tekanan semasa, banyak benda bercelaru dengan nilai mata wang kita yang jatuh. So, adanya khabar gembira untuk melandaikan beban rakyat ini, itu bagi saya satu kepuasan lah. Ini tidak hanya menyentuh tentang bantuan tunai, subsidi bersasar, ia turut melibatkan bantuan dari segi kemudahan. Contohnya dari segi sektor kesihatan bagaimana, dan pendigitalan macam mana. So benda-benda macam inilah saya sendiri sebagai seorang rakyat, saya fikir adakah benda tu memenuhi keperluan saya untuk era ekonomi semasa. Okey, itu saja untuk episod kali ini. Harapnya membantu kalian untuk memahami apa yang sedang berlaku sekarang dan apa yang kita akan tengok pada bajet 2023 kelak. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ni. Kita jumpa lagi di episod akan datang.